Assalamualaikum semua pelajar saya. Saya rasa awak semua sihat-sihat saja kan? Jadi, bolehlah awak belajar dan saya akan bagi satu video dan kemudian kena buat kerja sekolah. Alah cikgu, kena belajar juga kau. Kan baru nak cuti duduk lama-lama kat rumah ni. Apa salahnya cemburu lah cikgu ni. Malas nak belajar. Lah, kenapa pula tak nak belajar? Tak baik cakap macam tu, okey? Bak kata pepatah, kita mesti menuntut ilmu hingga ke liang lahat tau. Sekarang ni awak belum lagi sampai ke liang lahat. Okey, jadi kena belajar. Okeylah. Takut pula saya dengan liang lahat. Baiklah cikgu, saya akan tengok video cikgu ni. Okay, inilah tajuk yang akan saya bincangkan dengan awak ataupun saya akan terangkan kepada awak semua. Kita telah pun ketahui trend perniagaan terbahagi kepada 3, iaitu trend meningkat, mendatar dan menurun. Masing-masing mewakili menunjukkan perniagaan itu sama ada maju, mendatar ataupun merosot. Jadi mengapa berlakunya ketiga-tiga trend ini? Pertamanya ialah disebabkan oleh faktor dalaman. Seperti majikan yang cekap, pekerja rajin, kewangan kukuh, teknologi maklumat yang saya terangkan gaya pengurusan. Gaya pengurusan merujuk kepada cara bos mengurus pekerja. Ada 5. Awak kena ingat ada 5. Pertama, gaya pengurusan sokongan. Kenapa sokongan? Majikan dia menjalinkan hubungan baik dengan pekerja. Tetapi gaya pengurusan ini masih wujud risiko yang boleh menyebabkan kegagalan dalam perniagaan. Macam kita tengok dalam gambar, tengok tu. Dialog itu pun sudah menunjukkan pekerja berasa tidak puas hati. Mungkin terbawa-bawa sampai balik rumah. Seterusnya, gaya pengurusan laissez-faire. Bos terlalu sporting. Terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja sehingga kadang-kadang pekerja boleh buat keputusan sendiri. Gaya pengurusan seterusnya ialah gaya pengurusan sederhana. Yang ini menunjukkan majikan sentiasa memberi motivasi kepada pekerja. Seterusnya, gaya pengurusan garang. Kita panggil dia autokratik. Tengok muka pun dah tahu dalam gambar tu. Dan seterusnya, demokratik bermaksud perfect boss. Inilah gaya pengurusan yang selalu diharapkan oleh pekerja. Seterusnya, pergi kepada faktor dalaman sumber manusia. Faktor dalaman sumber manusia. Sumber manusia ni terbahagi kepada 2. Satu sumber manusia dalaman, satu lagi sumber manusia luaran. Apa itu sumber manusia dalaman? Merujuk kepada pekerja yang memang dah ada dalam perniagaan tersebut dan mereka boleh cepat naik pangkat. Kelebihannya apabila ada kekosongan jawatan lah. Seterusnya, pekerja dah faham sangat dah. Jadi dia boleh ikut cara perniagaan ataupun cara majikan mereka. Seterusnya, majikan dah tahu maklumat pekerja. Macam dalam contoh gambar tu. Tetapi ada kekurangan lah. Bila dah ada pekerja dari dalaman yang bekerja dinaikkan pangkat, sudah tentulah tidak membawa idea baru. Kemungkinan berlaku kekosongan jawatan yang telah ditinggalkan. Dan sumber manusia yang kedua ialah sumber manusia luaran. Sebab apa saya letakkan iklan jawatan kosong? Kerana ini berbeza. Yang kalau tadi pekerja sudah pun bekerja di dalam perniagaan tersebut. Tetapi kalau yang ini orang luar baru nak masuk kerja. Sudah pasti ada kelebihan. Membawa idea baru, mempunyai kemahiran baru, punya semangat yang berkobar-kobar. Tetapi perlu ada induksi lah. Kena kenalkan dia. Dia tak tahu apa budaya, apa kerja yang dia kena buat. Jadi kena ada induksi. Dan pekerja biasanya akan ambil masa yang lama sikit untuk sesuaikan diri dan kos merekrut sudah tentulah sangat tinggi. Seterusnya ialah pemasaran. 4P. Kalau pemasaran ni awak ingat 4P je. Price, product,
place promotion. Okay, macam saya bagi tu dalam bahasa Melayu. Jadi produk merujuk pada kualiti, reka bentuk, saiz produk. Kita tengok produk apa tu? Beg Gucci. Gucci kot. Kan? Takkanlah reka bentuk dia tak cantik. Takkanlah kualiti low. Kan? Mesti kualiti high. Okay, jadi produk, kemudian pengedaran. Macam mana cara beg ni diedarkan, dijual kepada pengguna? Adakah daripada penjual terus kepada pengguna? Macam butik, kita boleh kategorikan dia daripada penjual terus kepada pengguna. Okay, satu contohlah. Okay, seterusnya promosi. Dekat FB memang banyak sangat iklan promosi produk, promosi perkhidmatan. Okay, untuk dapatkan publicity supaya boleh jual barang. Okay, kadang-kadang kaedah ini sangat berkesan. Okay, seterusnya harga. Harga macam mana nak tetapkan? Mesti mengambil kira kos bahan. Okay, kos operasi. Jadi nak tetapkan mestilah jangan terlalu mahal dan mungkin jangan terlalu rendah. Sekurang-kurangnya mesti cover kos tu. Okay, seterusnya ada memberi diskaun kepada pengguna dan ataupun cara pembayaran ansuran. Okay, apa ansuran? Bayar bulan-bulan. Faktor seterusnya ialah saya cuba gabungkan faktor kedua-dua ini, iaitu pengeluaran dan R&D. Kenapa saya gabungkan? Kerana pengeluaran merujuk pada proses menghasilkan barang dan keperluan untuk memenuhi kehendak. Okay, dia mengubah input kepada output. Okay, jadi apa fungsi R&D kepada pengeluaran? Fungsi R&D ni apabila pengeluaran sesuatu produk itu kurang mendapat sambutan, maka peranan R&D sangat penting. Dia merupakan aktiviti kreatif dan inovatif. Okay, dia meningkatkan kualiti barang dan perkhidmatan supaya barang itu boleh diterima dan mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan. Ialah teknologi maklumat. Kenapa teknologi maklumat? Menggunakan peralatan teknologi lah. Okay, menggunakan peralatan teknologi untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk menyampaikan maklumat. Dan pasaran lebih luas. Macam Facebook, pasarannya satu dunia. Satu dunia awak boleh jual barang awak. Dan sekali arung, dia boleh membantu proses membuat keputusan. Itu ialah faktor dalaman. Okay. Dan sekarang kita akan pergi faktor luaran. Ada juga beberapa faktor luaran yang boleh menyebabkan berlaku trend persekitaran perniagaan. Okay, antaranya politik. Sekarang kita tengah dalam PKP 5. Dan kita tahu PKP 5 boleh raya ke tidak? Boleh, tetapi mesti bersyarat. Apa syarat yang terbaru? Okay, syarat terbaru ialah boleh raya dalam 20 orang satu masa. Tetapi mesti mengamalkan keselamatan diri. Okay. Seterusnya, tengok. Duit dahulu, nilainya makin lama makin tinggi. Kalau dulu RM50 dapat banyak barang. Tapi 2016 dah mula merosot. Okay. Kenapa saya kata ekonomi ini mempengaruhi trend persekitaran perniagaan? Kerana ia mempengaruhi kuasa beli. Siapa kuasa beli? Pengguna. Kalau pengguna tak ada kuasa, macam mana dia nak beli? Untung ke tidak kalau perniagaan tak ada orang beli barang mereka? Sudah tentu jadi trend menurun. Okay, jadi kena ada duit. Kena ada kuasa beli. Barulah perniagaan di sesebuah negara itu maju. Sosio-budaya. Apa dia sosio-budaya? Cara hidup ataupun sikap pengguna berubah mengikut masa. Okay, masyarakat kini memang gemar sangat awak. Okay, COD dia, delivery ada. Okay, nampak tu gambar KFC. Okay, boleh delivery. Tu yang awak suka sekarang. Lagipun memang kita lebih selamat guna memesan makanan melalui teknologi maklumat.
Okey, supaya dapat mengelakkan ataupun memutuskan rangkaian COVID-19. Okey, dan seterusnya sikap pengguna. Berubah mengikut masa. Awak punya cita rasa berubah ke tak? Berubah punya. Kalau jangan cakap lah, awak tak berubah langsung. Cita rasa mesti berubah. Kita pergi pada teknologi. Gunting rambut. Kalau dulu gunting rambut pakai gunting, sekarang dah pakai mesin. Pakai mesin dengan gunting, mana lagi cepat? Mestilah pakai mesin. Okey, seterusnya tu. Nak keluar duit. Kalau dulu kat kaunter beratur panjang, sekarang dah pakai mesin ATM. Mesin ATM beratur juga tak? Beratur, tapi lebih cepat, lebih jimat masa. Okey. Terusnya, faktor ekologi. Apa itu ekologi? Dia melibatkan isu alam sekitar yang memberi kesan kepada perniagaan. Banjir, jerebu, beri kesan ke tak pada perniagaan? Beri kan? Okey. Kalau banjir, awak boleh berniaga ke tak? Jerebu, awak boleh berniaga ke tak? Tak boleh. Okey. Lepas tu, satu lagi masalah. Ekologi. Kenapa ekologi? Berkaitan dengan sumber semula jadi. Sumber semula jadi, semakin lama semakin berkurang ke bertambah? Semakin berkurang. Jadi kesemua masalah-masalah ini akan diambil kira atau difokuskan oleh bahagian R&D untuk membantu perniagaan supaya walaupun ada masalah-masalah ini tetapi masih boleh memperoleh keuntungan. Okey, seterusnya faktor undang-undang. Okay. Undang-undang kena ada. Nak elak perselisihan faham. Antara siapa kalau dalam perniagaan? Antara peniaga dengan peniaga ataupun antara peniaga dengan pengguna. Jadi adalah akta-akta yang diwujudkan, diwartakan supaya berlaku keharmonian perniagaan dalam negara kita. Okay, jadi itu saja yang saya nak terangkan supaya boleh beri maklumat dan kefahaman kepada awak. Jadi, saya akan berikan kerja dekat Google Classroom ataupun melalui aplikasi Telegram. Okey. Jadi, saya harap kamu masih boleh bersabar, bertenang dan masih ada keinginan lagi nak buat latihan yang saya akan berikan. Okey, semoga kamu semua sihat walafiat, dilindungi dan terima kasih semua. Nanti kita akan jumpa. Assalamualaikum. Bye.